Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Apa khabar Malaysia? Anda sekali lagi bersama saya Pasha Rahim pada pagi yang sangat indah ini. Hari ini saya ditemankan saya Nurul Umur dan sebenarnya saya kagum hari tengok Pasha cantik sangat. Alah. Klasik gitu gayanya kan. Dan apapun teruskan ceriakan pagi anda hari ini bersama kami pastinya dalam Apa Khabar Malaysia sehingga ke akhir rancangan kami akan bersiaran selama 1 jam dan pastinya dalam 1 jam ini banyak sekali pengisian yang begitu menarik dan apapun pastikan hari ini hari yang bermakna kepada anda dan setiap hari yang memberikan manfaat kepada kita dan sekiranya kita rasakan sesuatu atau kesilapan telah pun berlaku, tak ada apa yang perlu dikesalkan dan segalanya perlu dilakukan dengan perkara yang positif belaka. Dan hari ini seperti biasa kita akan berkongsikan pelbagai cerita, pelbagai isu, ada cerita yang menarik, ada cerita yang anda tak tahu tetapi anda perlu tahu. Dan antaranya apa dia Pasha, isu yang berkaitan yang kita nak kongsikan kepada penonton hari ini. Okey, baik, seperti biasa kita akan kongsikan bersama anda sedikit petikan daripada portal bernama.com. Yang pertama sekali, isu ini agak trending ataupun viral di social media sekarang ini berkenaan dengan bayaran allowance untuk pelatih-pelatih industri ataupun interns. Difahamkan Perdana Menteri telah pun menyeru untuk syarikat-syarikat yang mengambil pelatih-pelatih industri untuk memberikan allowance yang berpatutan kepada adik-adik penuntut kita supaya dapat menampung keperluan harian seperti kos perjalanan, makanan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ingin juga kita nak ingatkan kepada adik-adik di luar sana bahawa latihan industri ini adalah sebahagian daripada keperluan ataupun orang kata requirement untuk anda melengkapi ataupun for you to complete your education. Jadi walaupun mungkin allowance itu akan membantu sedikit, tapi kita perlulah beringat tak bolehlah kita tak demand pula gaji tinggi-tinggi macam seorang orang kata lepasan degree ataupun lepasan diploma dan sebagainya. Jadi Perdana Menteri berkata demikian pada Majlis Pelancaran Program Graduan Pasaran Modal CMGP di Suruhanjaya Security Malaysia, di mana platform ini akan menyediakan latihan kepada 9,000 bakal graduan dalam pelbagai bidang untuk mereka mendapatkan latihan industri, untuk mereka orang kata memperbaiki diri dan juga melengkapi diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk masuk ke dalam bidang pekerjaan ataupun alam pekerjaan nanti di masa depan. Betul, itu yang pastinya. Dan sepertinya seharusnya waktu pelajar ini seharusnya kita memfokuskan kepada pendidikan kita. Itu yang pastinya untuk mendapatkan ilmu, untuk menimba ilmu. Tidak perlu memikirkan ke mana, apakah yang perlu imbuhan yang kita perlu dapat. Kerana sepatutnya bagi pendapat saya Pasha, kerana ketika ini ianya juga adalah sesuatu yang agak berkos juga untuk majikan kerana untuk memberikan ilmu itu bukan sewenang-wenangnya boleh diberikan begitu sahaja, tetapi bagi saya itu adalah sesuatu perkara yang menguntungkan untuk kedua-dua pihak. Jadi perlu ada kesepakatan di sini dan perlu ada rasa rendah diri untuk menimba ilmu di sini. Dan untuk dalam pada itu pengurusan mental juga sangat penting ya, kerana pengurusan mental adalah menunjukkan tahap kualiti sesuatu pekerja itu. Dan seperti sedia maklum ya, ketika ini sistem kesihatan negara sekarang, petugas kesihatan khasnya meskipun dimaklumkan ketika ini mencukupi, tapi kita tidak dapat nafikan bahawa kaedah pengurusan tekanan dan juga kesihatan mental sedia ada untuk petugas kesihatan adalah mencukupi, namun boleh ditambah baik sekiranya perlu. Ini dapat diulas ya, ketika diulas kes kematian yang agak mengejutkan dan juga berita yang menyedihkan melibatkan 2 petugas kesihatan di daerah Kelang, Selangor pada 4 dan 6 Jun lepas. Yang satunya melibatkan seorang doktor yang hamil 4 bulan serta keperluan menambah baik langkah pengurusan tekanan di KKM. Sesuatunya, isu ini bukanlah sesuatu isu yang baru untuk dibahaskan dan saya kerap kali ya, kita sedia maklum bahawa isu kekurangan petugas di KKM adalah sering kali dibahaskan di mana melibatkan para doktor juga turut terkesan di mana kesihatan mental mereka turut terjejas. Dan dalam pada itu Dr. Zaliha yang merupakan Menteri Kesihatan berkata beliau turut terkesan dengan isu ini dan sedia maklum ya, Kementerian Kesihatan turut mengambil berat mengenai isu kesihatan mental dalam kalangan petugas kesihatan. Dan dalam pada itu Kertas Putih Kesihatan ataupun HWP turut mengusulkan 4 tonggak dan 15 strategi, dengan tonggaknya adalah
transformasi, penyampaian perkhidmatan kesihatan dan merangkumi penjagaan premier, sekunder dan tertier. Maksudnya keseluruhan penjagaan ini turut diambil kira untuk melahirkan para petugas khasnya barisan hadapan ini adalah seorang yang bersiap siaga untuk melakukan tugasan mereka. Betul, kesihatan mental itu adalah amat penting, terutama sekali untuk petugas-petugas kesihatan. Baik, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof pula menggalakkan golongan belia untuk menceburi tanaman koko. Jadi mereka amat menggalakkan mereka untuk merebut peluang bagi menceburi industri koko ataupun industri tanaman koko. Ini susulan perancangan Lembaga Koko Malaysia untuk membuka 200 hektar kawasan tanaman koko baru di seluruh negara tahun ini. Jadi beliau juga merupakan Menteri Perladangan dan Komoditi berkata anak muda tempatan terlatih diperlukan untuk mengembangkan potensi komoditi berkenaan sesuai dengan kehendak revolusi industri 4.0 yang memfokuskan penggunaan teknologi, mekanisasi dan juga otomasi. Ini merupakan satu peluang yang baik untuk anak-anak muda, golongan muda di luar sana untuk menceburi satu bidang yang baru ataupun bidang agriculture ni yang merupakan satu bidang yang besar di negara kita, mempunyai potensi yang sangat besar dan juga berpotensi untuk meningkatkan ekonomi negara. Baik. Berita selanjutnya anda bolehlah layari portal bernama.com dan jangan lupa segala email cadangan ataupun hebahan boleh hantarkan ke kami di akmbernama.tv@gmail.com. Seterusnya Nurul, kita nak tengok pula keadaan cuaca kita pada pagi ini hari ini. Hari ini masih macam biasa, hari cuaca memainkan peranan penting untuk kita melakukan sebarang aktiviti dan juga melancarkan sebarang aktiviti kita hari ini. Kata nak shopping kan lepas ni kan? Betul. Tapi kita tengok juga keadaan ramalan cuaca itu bagaimana. Dan apa kata kita saksikan ramalan cuaca dan ikuti laporan berita seterusnya dari Bilik Berita bersama dengan rakan penyampai. Silakan. Selamat dan salam Malaysia Madani, saya Praveen Haturi Singgam dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. Ketua Penerangan PKR yang juga Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Fahmi Fadzil menafikan PKR mengeluarkan surat tawaran kepada bekas Ahli Parlimen Rembau Khairu Jamaluddin untuk menyertai parti itu sebagai timbalan Presiden. Perkara itu dimaklumkan Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital menerusi ciapan di laman Twitter rasminya malam tadi. Surat palsu kononnya dikeluarkan Pejabat Setiausaha Agung PKR dan ditandatangani Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail itu meminta Khairi memberi jawapan dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat berkenaan dikeluarkan. Awal tahun ini, Khairi dipecat daripada UMNO atas sebab pelanggaran disiplin parti mengikut Perlembagaan UMNO dan juga kerana kesalahan sewaktu PRU 15 lalu. Polis mengeluarkan 3 saman selepas meleraikan satu pertelingkahan antara kumpulan penunggang motosikal berkuasa tinggi dan orang awam di Jalan Majidi Muar pada Ahad. Ketua Polis Daerah Muar, ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, pertelingkahan pagi itu dipercayai berpunca daripada tindakan sekumpulan penunggang motosikal berkuasa tinggi meletakkan kenderaan di kaki 5 kedai. Polis meleraikan pertelingkahan dan meminta kerjasama untuk mengalihkan kenderaan selain mengeluarkan 3 saman 170A bagi kesalahan halangan ke atas pemilik motosikal. Pihaknya turut mengesan 3 klip video tular di media sosial berdurasi 1 minit 41 saat, 1 minit 32 saat dan 1 minit 1 saat memaparkan pertelingkahan itu dan meminta orang ramai tidak membuat spekulasi berhubung kejadian tersebut.
Dua lelaki ditahan disyaki terlibat dalam sindiket mencuri dan menjual penukar bermangkin catalytic converter exhaust kereta menyasarkan pelbagai jenis kenderaan diletakkan di kawasan MRT dan LRT Lembah Kelang. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han berkata, kedua suspek berusia 30-an dan 40-an itu diberkas di Petaling Jaya dan Jalan Ipoh. Berdasarkan siasatan dipercayai setiap penukar bermangkin dipotong daripada kenderaan diparkir sebelum komponennya diserahkan kepada ejen untuk dijual kepada pemborong dari pasaran luar negara memerlukan material dalam exhaust iaitu platinum, palladium dan rhodium. Hasil soal siasat mendapati suspek mula mencuri komponen kenderaan kerana terdapat permintaan untuk mendapatkan keuntungan di pasaran luar negara dan boleh dijual dengan harga anggaran antara RM500 dan RM2,500 setiap satu. Hasil tangkapan itu, polis menyelesaikan 15 kes kecurian komponen itu di sekitar Lembah Kelang. Polis turut merampas barang antaranya 4 bilah gergaji besi, sepasang sarung tangan, 2 jek kereta dan 45 batang penukar bermangkin exhaust. Memperdaya mangsa dengan menghantar dokumen palsu menggunakan paparan waran tangkap atau notis kehadiran mempunyai logo polis, modus operandi terbaru sindiket penipuan dalam talian dikesan. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri dalam satu kenyataan menyatakan pihaknya menerima 2 laporan polis kononnya melibatkan Ketua Polis Perak dan Ketua Polis Perlis. Kes pertama melibatkan peniaga kedai makan di Teluk Intan yang ditipu, kononnya waran tangkap dikeluarkan terhadapnya namun tidak melibatkan kerugian. Manakala dalam kes kedua, pensyarah universiti menjadi mangsa mengakibatkan beliau kerugian RM98,000. Sementara itu, sepanjang 2022, 358 kes phone scam dilaporkan, membabitkan kerugian RM15,598.87. Manakala bagi tempoh Januari hingga Mei lalu, 181 kes phone scam disiasat, melibatkan kerugian RM8,883.49. Antara modus operandi digunakan menyamar sebagai pihak berkuasa institusi kewangan, mahkamah, syarikat insuran dan syarikat penghantaran. Dengan laporan itu, sekian dari berita bersiaran bersama saya Pervina Tersingham. Selamat dan salam Malaysia Madani. Baik, kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Topik yang kita akan bincangkan hari ini, Nurul, antaranya merupakan orang kata keperluan. Rasanya rata-rata ramai rakyat Malaysia sekarang memang menggunakan servis ini, iaitu servis e-hailing, sama ada untuk bergerak ke sini ke sana ataupun menghantar barang, kita order makanan dan sebagainya. Satu keperluan ataupun satu servis yang digunakan ramai rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, hari ini tetamu yang kita telah jemput, kita akan bincangkan berkenaan dengan keselamatan dan juga kebajikan pekerja-pekerja e-hailing ni, Nurul. Ya, kalau hari ini kebiasaannya bagi pengguna kan, kita biasa menggunakan servis ataupun perkhidmatan e-hailing ini untuk melancarkan hari-hari dan urusan seharian kita. Betul. Tetapi hari ini kita nak bincangkan mengenai sejauh manakah kebajikan dan juga kebajikan khasnya pekerja e-hailing ini terpelihara ataupun dipelihara, dan demikian topik yang akan kita kongsikan dan kita akan kupaskan lebih mendalam ataupun lebih memahami lagi mengenai keperluan para pekerja e-hailing ini khasnya dalam aspek kebajikan mereka. Dan hari ini tanpa membuang masa, kita membawa Presiden Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia iaitu Encik Ikmal Shahrin dan juga penaung Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia iaitu persatuan yang sama iaitu Encik Brian Ng Yih Min untuk membincangkan mengenai topik yang begitu menarik sekali berkaitan kebajikan para pekerja khasnya. Okey, jadi terlebih dahulu sebelum kita kongsikan atau kita kupaskan isu ini secara mendalam, mungkin Encik Ikmal boleh kongsikan terlebih dahulu mengenai peranan Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia ini. Peranan kami daripada Persatuan Penghantar
perpaduan rakan pengantar Malaysia, kami ni mengelola satu kumpulan di mana kami kalau ada masalah berkenaan rider, kebajikan rider, kami akan ketengahkan. Contoh isu kemalangan rider, kalau mereka ada kemalangan, kes-kes yang tertangguh akibat kemalangan tu, kami akan cuba bantu mereka sedaya yang mungkin. Contoh untuk mendapatkan tuntutan daripada keselamatan, Badan Keselamatan Sosial, semua itulah. Selain daripada itu juga kami mengadvokasi kepada pengguna tentang kehidupan seharian rider tu sebagaimana. Jadi keahlian ini adalah ada memerlukan keahlian daripada rider untuk menjadi seorang ahli persatuan perpaduan ni pun, ataupun macam mana? Itu terbuka. Kalau mereka dah jadi rider, mereka nak masuk persatuan ni pun boleh. Okey. Tak masuk pun tak apa, tak jadi masalah. Jadi itu sukarela kepada rider saja sebenarnya. Okey, kita nak tanya pada penaung Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia, Encik Brian. Kenapa rasanya ada kepentingan untuk mengadakan satu persatuan ataupun Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia ini untuk memperjuangkan isu-isu hal-hal keselamatan dan juga kebajikan rider ataupun pekerja e-hailing di Malaysia ni? Okey, untuk golongan e-hailing ni terdiri daripada golongan agak besar di Malaysia, populasi Malaysia ni, dan isu-isu berbangkit ni telah pun lama, tetapi kita nampak golongan ini tidak dipertahankan ataupun dilindungi oleh undang-undang yang sedia ada, dan tiada kawaselia dan badan kawaselia yang membantu mereka dengan isu-isu yang mereka ada sekarang. Sebab tu saya rasa adalah penting untuk kita mengadakanlah satu persatuan yang boleh membawa suara mereka, membawa isu mereka ke hadapan dan untuk berhadapan dengan kerajaan, ya, untuk mendapatkan lebih banyak pendekatan untuk menyelesaikan isu-isu ini. Ya. Okey. Dan saya tertarik kepada ulasan Cik Brian ya, mengenai membawa suara-suara para pekerja e-hailing ini yang tidak didengari. Rata-ratanya apakah isu-isu ataupun tuntutan daripada pihak pekerja e-hailing ini untuk mereka dibawa oleh Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia ini? Okay, isu induknya sekarang ialah pembayaran untuk penghantar ni semakin merunduk tahun ke tahun, dan apabila kita bertanya kepada syarikat-syarikat ini untuk bagaimana nisbah pengiraan untuk pembayaran ini, mereka biasa akan tidak boleh memberikan satu jawapan yang jelas dan tulus. Apabila nisbah pengiraan ini tidak telus dan tidak telus, apa yang akan berlaku ialah ini menjadi satu situasi yang boleh dimanipulasikan, dan banyak ramai golongan rider ini memang bertanyakan sama ada apa yang mereka terima sekarang ini adalah betul, amount yang mereka dapat tu betul. Macam mana nak kira? Tak ada. Ya. So itu adalah isu pertama. Okey, untuk Encik Iqmal pula, bagi bahagian persatuan ini sendiri, bagaimana antarusaha yang dilakukan oleh pihak persatuan untuk membantu pekerja-pekerja e-hailing ini untuk, orang kata, mungkin untuk memberi mereka lebih kesedaran ataupun mengajar mereka, memberi mereka lebih education dan juga awareness untuk mempertahankan hak-hak mereka dengan syarikat-syarikat yang mereka bekerja tu? Contohnya dari soalan tersebut, contohnya advokasi itu akan diberi melalui media sosial, TikTok, Facebook, YouTube dan Instagram. Mana kami memberitahu bahawa perkara-perkara ini kita perlu pertahankan untuk rider, sebab mereka manusia, mereka mencari rezeki. Saya pun sebenarnya rider. Okey, jadi kita tahu penindasan tu berlaku dari kadar gaji tu. Dari setahun ke tahun, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Bila ditanya, mereka akan beri jawapan yang sekian-sekian yang tak tepat pada jawapan tu. Jadi saya daripada persatuan ni memberitahu kepada golongan rider ni apa yang kita boleh buat dari segi untuk mempertahankan hak ni. Contoh dalam persatuan ni kita pergi berjumpa dengan pihak syarikat, pihak menteri contohnya. Kita beritahu apa yang kita nakkan daripada masalah ni, nak diselesaikan daripada masalah ni. Dan kita nak tahu juga setakat ini bagaimana ketika ini progres daripada permasalahan ini, di tahap mana? Adakah ianya suara ianya telah pun didengari ataupun ianya baru lagi diisukan atau bagaimana? Isu ni sebenarnya dah lama, tapi sejak kebelakangan ni menteri pun dah ada berjumpa dengan pihak kami, contohnya Yang Berhormat Adam Adli, Timbalan Menteri Belia dan Sukan,
kami pun dah hantar memorandum kepada beliau dan beliau pun ada menyatakan beliau akan berjumpa dengan Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengangkutan untuk menjemput kami untuk menyelesaikan masalah ni. Maknanya berbincang dengan pihak rider juga. Itu dia. Mungkinlah kita lihat perkembangan ataupun naiknya dengan mendadak pekerjaan atau pekerja-pekerja e-hailing ni semenjak daripada zaman PKP bila negara dilanda COVID. Ini merupakan salah satu pekerjaan alternatif bagi ramai rakyat Malaysia sekarang. Jadi adakah pekerjaan e-hailing ini boleh digunakan untuk ada jaminan masa depan tak sebagai seorang pekerja e-hailing? Pendapat Cik Brian sendiri. Memang untuk pekerjaan ini, kalaulah kita ada satu struktur untuk undang-undang dan dasar daripada kerajaan yang boleh mempertahankan hak-hak untuk pekerja gig ini, saya rasa ini boleh menjadi satu pekerjaan long term. Ya, terutamanya kalau mereka dilindungi dari segi social security, EPF, SOCSO, dan juga hak mereka sebagai pekerja gig ini melalui akta yang akan datang, akta pekerja gig, dan melalui Suruhanjaya pekerja gig yang telah pun dibangkitkan akhir-akhir ini di PAU UMNO. Ya. Saya rasa ini adalah struktur-struktur yang boleh membantu memastikan pekerjaan ini sustainable, manpan. Itu dia, dan seharusnya bidang pekerjaan apa je bidang pekerjaan seharusnya adanya pembelaan di situ, tidak kiralah ianya sebagai pekerjaan sampingan ataupun tetap. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini dengan kupasan yang lebih menarik. Jangan ke mana-mana. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucung 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kami sedang mengkupas isu-isu keselamatan dan juga kebajikan bagi pekerja-pekerja e-hailing, dan bersama kami Presiden dan juga penaung daripada Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia. Awal tadi kita dah bincangkan sedikit mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh golongan pekerja e-hailing ni. Sekarang ni apakah bagi pendapat anda, apakah antara tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk menangani isu kebajikan, terutamanya bila kita bercakap mengenai isu bayaran, dan juga difahamkan syarikat-syarikat e-hailing ini tidak mencarum EPF, perkeso dan sebagainya. Sebagai contoh, Uber di London pada suatu ketika dahulu tahun lepas diharamkan operasi kerana tidak menjaga kebajikan pekerja-pekerja mereka. Adakah ini satu langkah yang perlu diambil oleh kerajaan di Malaysia? Bagaimana pendapat untuk Encik Brian sendiri? Okey, bagi saya pertama sekali dia kena ada dasar-dasar dan undang-undang yang mempertahankan hak bagi pekerja gig atau rider ini, ya. Dan kedua ialah dia kena ada dasar mengenai sama ada mereka adalah pekerja tetap, pekerja workers atau tidak. Seperti yang apa berlaku di UK itu benar, okey, di mana ada satu keputusan mahkamah yang telah mengatakan bahawa Uber adalah sebenarnya majikan kerana mereka telah mengawal secara ketat kepada jalan kerja untuk rider. So dalam di Malaysia pun isu yang sama. Dan ketiga ialah dia kena ada satu kawal selia, badan kawal selia, di mana rider ini boleh membuat aduan dan membawa isu mereka, kerana kini hanya boleh
memfailkan guaman yang sangat mahal. Mereka tidak dapat melakukan. Maksudnya dia tak boleh akses kepada undang-undang atau keadilan. Ya. Maknanya sekiranya berlakunya kemalangan, adakah syarikat daripada e-hailing itu sendiri akan mengambil tanggungjawab tersebut ataupun ianya adalah tanggungjawab ataupun bergantung sepenuhnya kepada kos rawatan itu kepada pekerja itu sendiri, bagaimana? Okey, buat masa ini kerana gig workers ini dikatakan sebagai pekerja sendiri, ya. So maka apabila ada kemalangan ini, syarikat tidak ada tanggungjawab, tetapi dia ada insurans. Ada syarikat yang ada insurans, ada syarikat yang tidak ada insurans. Ya, dan kalau dalam situasi di mana berlakunya kematian atau kecederaan kekal, ya, pekesu akan masuklah dalam gambaran. Ya. Encik Iqmal, kita nak tanya pula lah bagi pihak riders ataupun orang kata pekerja-pekerja e-hailing ni. Antara isu yang sering dibangkitkan juga adalah isu keselamatan, bukan sahaja untuk riders tapi juga keselamatan orang awam, di mana ramai rider-riders yang membawa motor contohnya secara melulu membahayakan pengguna-pengguna jalan raya dan sebagainya. Bagi pihak rider sendiri, jika berlaku situasi yang sebegini, seorang rider tu terlibat dalam kemalangan, siapa yang dipertanggungjawabkan? Untuk situasi tersebut, biasanya rider yang akan dipertanggungjawab dulu. Dia akan tengok situasi dia. Kalau contoh memang rider tu yang salah, dia melanggar, memang rider yang akan kena. Tapi dalam situasi sebelum ni banyak situasinya rider yang dilanggar. Jadi kalau dalam situasi yang begitu, adakah syarikat akan mengambil tanggungjawab ataupun membantu rider dari segi guaman, kos-kos hospital, kalau rawatan dan sebagainya, macam mana? Kos tu biasanya rider yang kena bayar sendiri dulu, lepas tu boleh claim. Tapi dalam tempoh 24 jam ke 48 jam, singkat. Lepas tu dari segi guaman, mereka tak akan bantulah. Memang rider kena keluar sendiri ataupun melalui persatuan lah. Persatuan yang akan bantu mereka dari segi guaman dan apa-apa semua. Okey, dan itu antara kebajikan dan juga hak yang diperjuangkan oleh pihak rider sendiri. Ya, betul. Tetapi ini juga sesuatu perkara yang penting apabila kita melihat seseorang individu sebelum bergelar seorang rider ataupun pekerja e-hailing menceburi bidang gig ekonomi. Apakah persediaan terhadap mereka ini turut dititik beratkan, dikhususkan? Maknanya daripada segi training mereka, adakah mereka ini didedahkan juga dengan latihan sebelum memasuki bidang ini bagi menjadi seorang pekerja yang mempunyai efisien, yang maksudnya daripada segi latihan pemanduan yang betul, daripada segi disiplin yang betul. Adakah persatuan turut memainkan dalam isu ini dan turut memperjuangkan akan isu ini bagi menghasilkan rider yang berkualiti? Okey, untuk masa depan lah, persatuan akan buat sesuatu untuk mengajar pihak rider-rider sekalian mana keselamatan jalan raya bagaimana, pemanduan yang baik macam mana. Kami akan buat kelas-kelas tu lah untuk tu. Jadi daripada pihak syarikat pula, persediaan tu memang mereka adakan kelas online. Sebelum nak jadi rider, memang mereka akan sediakan kelas tu sebenarnya. Dari pihak persatuan, kami akan buat dalam masa akan datang lah sebenarnya. Dalam perancangan kami sebenarnya. Dan seharusnya training yang berkala ini seharusnya penting kerana ia tidak seharusnya dibuat secara one off sahaja. Kerana ia memerlukan sesuatu, kitalah manusia kan Pasha, kan sentiasa perlu diingatkan kerap kali apatah lagi para pekerja ini. Itu antaranya. Betul. Satu juga isu yang juga sangat penting, saya kira Encik Brian, kalau sekiranya adanya satu akta yang spesifik untuk pengguna ataupun pekerja e-hailing dan Suruhanjaya yang disebutkan awal tadi, banyak negara-negara luar ada melakukan background checks sebagai contoh kepada pekerja-pekerja e-hailing sebelum boleh diambil untuk bekerja. Banyak kes-kes yang kita dengar di mana orang awam, keselamatan mereka disempatkan, betul, dan ini sedikit sebanyak memberi kesan atau impak yang negatif terhadap pekerjaan e-hailing itu sendiri. Jadi sebagai seorang penaung, sebahagian daripada Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia ni, apa antara usaha ataupun cadangan Cik Brian sendiri untuk menangani isu ini supaya pekerjaan e-hailing ni boleh diangkat dan dimartabatkan sebagai satu kerjaya yang boleh orang kata orang ambil untuk
jadi satu pekerjaan di masa hadapan? Okey, saya rasa penting sekali ialah untuk program kesedaran. Bukan hanya untuk rider tetapi untuk orang awam tentang pentingnya dan pekerjaan ini dan tentang apa yang mereka lakukan sebagai profesional. Kena dilihat sebagai profesional rider, tentang profesional driver untuk e-hailing. Ya, supaya orang akan ini boleh memartabatkan lagilah maruah dan persepsi tentang e-hailing dan e-hailing workers ini. Itu penting. Pada masa yang sama, kesedaran daripada segi untuk rider, daripada kesedaran keselamatan, macam mana nak memberikan customer service yang baik. Yang itu penting. Ya, kesopanan masa kita memandu, macam mana yang bagi satu servis yang terbaik, experience yang bagus untuk customers. Yang ini akan bersama-sama work together along untuk memartabatkan pekerjaan ini. Itu yang saya akan jalankan. Itu ya. Dan berdirinya mereka ataupun hadirnya mereka berdua pada hari ini pastinya untuk memelihara kebajikan pekerja e-hailing yang ketika ini jelas sekali diisukan dan jelas sekali dilaungkan bahawa untuk memelihara ataupun untuk mengangkat kembali martabat mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka yang kerap kali ditindas kebelakangan ini. Dan bagi Cik Iqmal, mungkin Cik Iqmal boleh meluahkan antara harapan yang boleh dikongsikan terhadap atas platform Persatuan Perpaduan Rakan Penghantaran Malaysia ini. Bagaimana? Harapan saya untuk masa akan datang bahawa ada satu akta yang melindungi kami. Sekarang ni memang tak ada akta yang melindungi kami. Maknanya kalau apa-apa berlaku kemalangan, penindasan daripada pihak syarikat, tak ada akta yang boleh melindungi kami. Kalau nak bawa ke mahkamah pun kos kami kena tanggung sendiri. Jadi saya harap masa akan datang kerajaan ubahlah satu undang-undang yang boleh melindungi kami. Bukan saja kami, gig ekonomi yang lain, pekerja-pekerja yang lain. Contoh copywriter apa semuanya dalam gig ekonomi yang sama. Jadi bila ada undang-undang gig ekonomi itu, sekurang-kurangnya masa depan kami terjamin. Itu saja, Cik. Okey, baik. Itu dia kupasan dan juga pengisian yang sangat-sangat menarik dan juga diharapkan bermanfaat untuk anda semua di luar sana dan juga kepada pekerja-pekerja e-hailing. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ibrahim dan juga Encik Iqmal yang merupakan penaung dan juga Presiden Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita akan berhenti berehat untuk seketika dan selepas ini kembali dengan topik kita yang seterusnya. Jangan ke mana-mana. Okey, Assalamualaikum. Untuk pengurusan berita dari Kota Baru hari ini berkenaan dengan cuaca panas yang sedang dialami di negara ketika ini turut memberi kesan kepada pengusaha tunggal atap tradisional yang dibuat daripada kepingan tanah liat atau dikenali sebagai atap singgora di Kampung Pekalan Baru Bacok dekat Kota Baru. Saya berkesempatan menemu buah pengusaha tersebut iaitu Noraini Dusuh baru-baru ini. Menurut Noraini, atap singgora dihasilkan menggunakan acuan kayu akan diletakkan di atas tanah untuk dijemur terlebih dahulu sebelum bakar. Namun disebabkan cuaca panas yang agak melampau ketika ini, banyak atap yang dijemur terus rosak. Menurut beliau, tahun ini cuaca sangat panas menyebabkan atap apabila dijemur menjadi retak. Untuk makluman, Noraini ataupun dikenali sebagai Kak Ani merupakan pengusaha tunggal atap singgora yang dikenali sebagai atap bata, yakni kepingan tanah liat berukuran 12.4 cm kali 12.7 cm yang dijual pada harga RM1 sekeping. Untuk menghasilkan atap bata ini, beberapa proses perlu dilalui seperti menguli, membentuk, menjemur dan membakar sebelum siap untuk dijual. Namun biarpun berdepan dengan cabaran menghasilkan atap singgora dalam keadaan cuaca panas, pengalaman puluhan tahun bermain dengan tanah liat memberi kebolehan kepada Kak Ani mengatasi masalah yang sedang dihadapi beliau ketika ini. Menurut Noraini lagi, ada atap singgora yang rosak dalam proses menjemur, tetapi peratusan agak rendah. Dan sekarang beliau ada pilihan lain iaitu menjemur di dalam bengkel ataupun di dalam bangsa. Menurut beliau, proses membuat atap bata itu perlu pengeringan air secara beransur-ansur. Kalau jemur secara di dalam bengkel ataupun di dalam bangsal, pengeringan air akan berlaku secara perlahan dan tidak mengejut. Menurut beliau, sekiranya letak ataupun jemur atap bata di bawah cahaya matahari dengan suhu ketika ini, air akan keluar secara mengejut.
dan apabila air keluar secara mengejut akan menyebabkan bata retak. Ketika ditanya mengenai permintaan terhadap atap Singgora, Kak Ani memberitahu tempahan yang diterima beliau sangat tinggi sehingga beliau tidak dapat memenuhi permintaan semua pelanggan. Ketika ini beliau dibantu oleh 8 orang dan terdiri daripada sanak saudara serta beberapa pekerja untuk menghasilkan atap-atap bata yang ditempah oleh pelanggan. Tempahan yang diterima Kak Ani sangat banyak dan beliau dan para pembantunya tidak menang tangan untuk memenuhi permintaan. Kalau dahulu beliau mampu menghasilkan 60 keping atap bata dalam tempoh 3 bulan, namun kini hanya 40,000 keping bergantung kepada keadaan cuaca dan juga mood pekerja. Untuk makluman juga, Kak Ani merupakan penerima anugerah Adi Guru Kraftangan tahun 2021 dan juga beliau pernah menerima anugerah Tukang Ulung tahun 2014. Okay, setakat ini dahulu perkongsian berita dari Bernama Kelantan. Teruskan bersama Bernama TV untuk berita-berita ataupun perkembangan terbaru atau terkini daripada Kelantan. Terima kasih. Itu dia penggunaan atap Singgora ya, yang dikatakan dapat memberikan ataupun mengurangkan haba panas dalam rumah kerana daripada tanah liat ya. Itu betul, lagi-lagi ya. Cuaca zaman sekarang ni kan. Betul. Sempat ke kita nak tukar atap rumah kita? Itulah nak fikir, susah juga nak fikir tu. Okey, apa pun pastikan anda banyak minum air mencukupi kan. Khasnya cuaca panas ini, musim penyakit pun dapat kita saksikan ketika ini banyak sekali di keliling kita, tak tahu nak disenaraikan dah sebab yang penting kita perlunya menjaga kesihatan. Dan hari ini kita nak bercakap sesuatu perkara yang menarik berkaitan dengan kesihatan juga, tetapi kali ini berkaitan dengan luka. Betul. Tapi luka bukan sebarang luka, bukan luka di hati. Tetapi luka-luka yang sukar sembuh ataupun luka sukar betah orang kata. Jadi pada hari ini tetamu telah kami bawa 2 orang doktor. Yang pertama Dr. Dayang Ayuni Diana di sebelah kanan saya, dan di hujung sana Dr. Aili Husaini. Kedua-dua mereka merupakan doktor di klinik InnoCare. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Okey, baik. Untuk kita mulakan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan luka-luka yang sukar sembuh ni. Tapi sebelum tu, mungkin doktor boleh ceritakan serba sedikit mengenai klinik InnoCare itu sendiri dan mungkin apakah antara perkhidmatan ataupun services yang disediakan di klinik InnoCare. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton dan juga Cik Pasha dengan Cik Nurul. Okey, terima kasihlah kerana sudi menjemput kami berdua, saya dan Dr. Adi, untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai klinik InnoCare. Okey, so klinik InnoCare ni adalah klinik GP atau lebih dikenali sebagai General Practitioner Clinic. Yang lokasinya kami terletak di Jalan Pahang, iaitu berhadapan di Hospital Kuala Lumpur HKL. So, seperti yang saya sebutkan tadi, klinik kami ni, klinik InnoCare ni adalah klinik GP. Tapi apa istimewanya tentang klinik InnoCare ni, kami memberi fokus utama untuk mengurus luka-luka yang sukar disembuh. Okey, so pada kebiasaannya pesakit-pesakit yang datang ke klinik InnoCare ni mempunyai latar belakang 3 serangkai lah yang kita cakap, darah tinggi, kencing manis dan juga kolesterol. Tapi yang paling tu adalah kencing manis. Dan tahukah anda di luar rumah sana sebenarnya 1 daripada 5 pesakit diabetes ni, kencing manis, mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat kaki di luka mereka yang kita panggil ulcer kaki diabetes. Dan sekiranya tidak dirawat dengan betul dan juga latar belakang penyakit kencing manis tidak dikawal dengan baik, maka luka ni boleh dijangkiti kuman dan ini boleh membawa kepada amputasi, especially di bahagian kaki lah, terutama di bahagian kaki. Okey, so jadi kami di Malaysia ni sebenarnya terdapat banyak klinik yang memberi perkhidmatan cucian luka, namun banyak peralatan alat-alat untuk cucian luka ataupun kita panggil debridement untuk kikis luka amatlah terhad di pusat-pusat tertentu. Okey, so jadi selain daripada itu, perkembangan dalam pengurusan dan penjagaan luka yang optimum di Malaysia ni juga adalah amat terhad sebenarnya. Jadi di klinik InnoCare ni kami sebenarnya mendapat bantuan bimbingan daripada klinik doktor pakar yang mengurus dalam luka-luka ni yang berasal dari Amerika Syarikat, dan beliau juga mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengurus luka-luka tersebutlah, dan ini sedikit sebanyak dapat membantu kami para doktor untuk merawat luka-luka pesakit ni dengan teliti dan seterusnya dapat membantu rakyat Malaysia lah dalam bidang pengurusan luka. Okey, dan jadi dari segi jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan di klinik InnoCare,
untuk pesakit-pesakit yang pertama kali datang, kita akan menilai mereka, tengok luka secara menyeluruh, dan seterusnya kita akan memberi perkhidmatan macam cucian luka dan dengan pelbagai kaedah rawatan kami, seperti advanced wound dressing, debridement dan juga terapi-terapi tambahan. Okey. Maknanya teknologi yang digunakan adalah teknologi daripada Amerika Syarikat, begitu ke? Yes. Okey, dan kita nak tanya juga Dr. Ali, apakah jenis rawatan yang diberikan untuk luka yang sukar sembuh ini, doktor? Dan apakah isu yang dihadapi oleh pesakit-pesakit yang kerap kali datang di klinik InnoCare ini? Okey, so yang pertama, terima kasihlah juga sebab menjemput kami. So untuk menjawab soalan pertama, iaitu apakah jenis luka? So apa tadi? Jenis rawatan. Jenis rawatan. Okey, so bila kita cerita pasal rawatan ni, kalau pergi mana-mana klinik, of course kita fokus kepada apa masalah yang sedang dihadapi. Dan apabila pada hari ini kita fokus pada luka, tapi sebenarnya apa yang kita fokus sebenarnya perlu ke belakang sikit kepada tuan badan itu sendiri. So kita kena tahu apa status kencing manis, darah tinggi dan kolesterolnya. Adakah mereka tiga serangkai itu dalam keadaan terkawal atau tidak? So sekiranya tidak terkawal ataupun ada masalah-masalah lain yang perlu kita tangani sebelum kita fokus kepada luka, kita perlu tangani itu dahulu. Okey, so ini adalah satu benda yang saya rasa asasnya yang saya rasa ramai terlepas pandang. Bila dia ada luka, dia fikir macam mana nak ada luka. Dia tak kira yang kencing manis, dia makan macam-macam ubat tak nak makan. Benda-benda tu yang kita cuba beri kesedaran di samping merawat luka lah. So seterusnya bila kita fokus kepada luka, sebenarnya Dr. Dayan telah cerita tadi. So bila kita tengok luka, sebenarnya luka ni dia ada pelbagai peringkat, dan setiap peringkat-peringkat luka ni rawatan dia berbeza. Dan kebiasaannya apabila pesakit mendapat rawatan di klinik kami, ia bukanlah sekali datang pergi takkan jumpa kami. Kita perlu jumpa beberapa kali kerana rawatan setiap kali jumpa adalah berbeza. So apa yang kita paling takut apabila sampai sesuatu tahap mereka rasa luka sudah nampak baik, tak apa yang kita buat dekat klinik, kita dah tahu dah apa doktor buat. Buat sendiri dekat rumah. Lepas tu dia buat sendiri dekat rumah. So bila datang balik, doktor, kenapa saya beli dah barang-barang, kita cuba buat apa macam doktor buat, kenapa tak sembuh, kenapa jadi begitu? Sebab bila dah masuk peringkat yang makin baik, maka approach dia sebenarnya dah berbeza. So benda-benda ni yang kita perlu tanganilah waktu pesakit datang. Dan satu lagi benda yang paling penting dalam kita punya panggil rawatan yang kami sediakan apabila pesakit balik rumah. Dan mana-mana luka, apabila luka tersebut telah dirawat, perlu balik, dan kita perlu sangat-sangat tekankan kepada penjagaan luka di rumah. Dan salah satu penjagaan luka ni adalah cara bagaimana luka ini dijaga dekat rumah. So kita tahu macam mana kebanyakan pesakit kencing manis mempunyai luka di kaki. So tak semua jenis kasut sesuai dengan kaki, tak semua kasut sesuai dengan luka. Contoh luka kan, kalau kita ada kaki kan, kaki tumit ni jari kaki kan. Luka kat depan dia punya jenis kasut berbeza. Luka kat tumit, kasut yang sesuai untuk penyembuhan dia berbeza. So benda-benda ni kalau kita cerita dekat sini akan ambil masa yang lama jugalah. Ya, saya dengar pun lebih detail maknanya. Betul. Maknanya dia akan kupaskan perincian yang lebih detail berdasarkan keadaan pesakit itu sendiri, jenis rawatan yang diperlukan. Itu dia antara kepakaran yang diberikan ataupun perkhidmatan yang diberikan oleh klinik InnoCare. Jadi kita nak tahu juga dekat klinik InnoCare ni, adakah memang specialize dalam penjagaan luka untuk pesakit diabetes sahaja, ataupun apa-apa jenis luka yang dihadapi boleh datang ke klinik InnoCare? Masuk luka kemalangan ataupun luka apa-apa sahaja. Okey, sebenarnya luka ni banyak jenis dan apa-apa jenis luka sebenarnya kita boleh rawat. Okey, dan kebanyakannya pesakit-pesakit yang datang ni mempunyai luka yang kronik lah. Maksud dia dah pergi mana-mana, banyak hospital, jumpa banyak doktor, pergi klinik, pergi itu, pergi sini, tapi tak sembuh-sembuh juga. Tapi apa yang menyebabkan sesuatu luka itu sukar sembuh berbanding dengan luka-luka yang lain? Okay, alright. So maksud saya luka-luka yang sukar disembuh ni actually banyak faktor sebenarnya, dan salah satu faktor sebenarnya adalah latar belakang masalah kesihatan kronik yang dialami oleh pesakit lah, dan terutamanya kencing manis. Sebab kita tahu kalau kencing manis ni kadang-kadang luka memang susah lah, lambat sikit nak sembuh lah. Begitu. So luka-luka macam jenis luka ni sebenarnya kita boleh bagi pada dua, luka acute dan juga luka kronik. So yeah.
Betul. Dan mungkin doktor boleh terangkan antara perbezaan luka akut dan kronik ini bagaimana? Okey, baiklah. So, luka-luka akut ni selalunya sakit-sakit yang akan dapat daripada traumatik lah. Macam contohnya jatuh motor ke, aksiden, lecuran akibat kebakaran atau kita panggil burn wound lah. Okey, dan luka-luka kronik pula adalah luka-luka yang saya sebutkan tadi, macam ulcer kaki diabetes, pressure ulcer ataupun sebabkan tekanan, dan juga venous ulcer. Dan kedua-dua luka ni sebenarnya ada tempoh penyembuhan berbeza antara dua. So luka akut selalunya akan pulih dalam masa 2 hingga 4 minggu, kurang daripada 4 minggu, manakala luka kronik ni akan sembuh lebih daripada 4 minggu lah. Dia mengambil masa lama sikit. Dan luka ni tidak beransur pulih seperti biasa. Macam saya katakan tadi, faktor dia sebab latar belakang masalah penyakit kencing manis yang dialami oleh pesakit lah. Okey, Dr. Ali, kita nak tahu juga antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh doktor lah, khasnya dalam menguruskan pengurusan luka-luka yang telah pun disebutkan oleh Dr. Dayang tadi. Okey. So untuk pengetahuan, klinik kami Clinic Care yang berada di Jalan Pahang ni telah beroperasi lebih kurang 2 ke 3 tahun. So pelbagai pesakit datang, ada yang daripada hospital seberang jalan, daripada SKL datang, ada yang dari jauh datang naik LRT, datang untuk jumpa kami untuk menerima khidmat kami. So bila cerita pasal cabaran ni, kita ada 3 jenis cabaran lah. Yang pertama dari faktor pesakit itu sendiri. Yang kedua dari segi luka itu. Yang ketiga berdasarkan kami cabaran dari doktor lah. So daripada pesakit ni kita tahu, macam saya cakap, dia daripada pelbagai latar belakang. So mereka datang, kadang-kadang ada yang cakap, sorry doktor, kami lambat datang, boleh buka lambat sikit tak? Okey, tak apa. Janji datang, janji terima rawatan. Sebab apa? Dia daripada jauh nak naik LRT, nak tunggu ada yang jenis nak tunggu anak habis kerja dulu baru boleh hantar datang. So yang keduanya, macam tadi saya cakap, bila pesakit balik rumah, bagaimana mereka nak menjaga. So ada yang mereka yang sudah berumur, yang kita tahu duduk rumah tak bekerja, itu kita tak risau sangat. Ada mereka jenis bekerja, yang hari-hari kena berjalan naik LRT, ada yang berkebun. So benda-benda ni adalah cabaran yang mereka terpaksa menghadapi, dan nasihat kita adalah bergantung kepada apa yang mereka punya masalah pada suatu tahap itulah. Yang kedua kepada luka. So yang pertama, of course lah, kita tahu saiz luka memberi impak yang sangat penting lah. Luka kecil, mereka mungkin tak apa, boleh pakai satu plaster kecil mungkin, dan mereka boleh sambung kerja. Dan kita pun dah proses untuk dressing, untuk mengikis atau mencuci luka tu takkan mengambil masa yang lama. Tapi apabila sampai ada satu luka tu melibatkan seluruh permukaan kaki, dan perkara-perkara ini memerlukan cara-cara tertentu untuk dirawat, dan juga pesakit perlu tahu ada nasihat-nasihat tertentu yang perlu mereka comply lah untuk memastikan luka nombor 1 tak menjadi lebih teruk, yang kedua tidak dijangkiti. Sebab kita semua perlu tahu, masyarakat kat rumah perlu tahu, apabila dijangkiti itu yang akan menyebabkan doktor-doktor biasa, okey, ni kena potong, ini kena potong. Okey, so kita nak elak daripada dia dijangkiti. Okey, kita nak tahu juga antara contoh-contoh kes dok yang pernah doktor rawat, kalau kita boleh paparkan di skrin televisyen sekarang ni, mungkin doktor boleh terangkan sedikit antara contoh-contoh kes yang pernah dirawat. Boleh tak kita tengok dekat skrin? Okay. Ada, tak ada, atau mungkin doktor boleh ceritakan antara kes-kes yang paling menarik ataupun yang inilah paling serius ke. Okey. So ada itulah, saya rasa tak semua jenis luka sesuai untuk dipaparkan, tapi saya ceritalah beberapa yang boleh. So yang pertama, saya nak cerita satu yang mungkin lari sikit daripada topik kita, iaitu kita ada seorang ni, umur dia dah dekat 90 lebih. Makcik ni dia datang sebab luka dia dah dekat 2-3 tahun. Cerita dia beza sikit sebab dia tak ada penyakit 3 serangkai ni. Dia tak ada kencing manis, darah tinggi, dia tak ada kolesterol, darah semua okey, sihat, masih berkebun, umur 90 tahun. Tapi bila dia ada luka sikit dekat kaki, dia makin teruk sampai seluruh kaki tu ada luka. So bila kita tanya-tanya, rupa-rupanya dia ada penyakit kanser lah. So bila dia ada penyakit kanser ni, dia ada penyakit kanser bukan pada bahagian luka tersebut lah, pada bahagian lain. Antara rawatan kanser, mereka perlu mengambil ubat-ubat lain. So kesan sampingan ubat tu adalah dia menyebabkan luka akan lambat sembuh. Jadi bila jadi macam ni, itu yang pentingnya kita perlu berikan dia masa untuk dia sembuh dalam keadaan yang
perlahan tersebut, tapi kena setiap kali datang kita kena ingatkan dia jangan pergi berkebun sangat, jangan pergi buat benda lasak-lasak sangat. Itu dia. Dan itu dia antara kelebihan klinik InnoCare. Dan saya tertarik sebenarnya tadi kita tengok skrin tadi kan, adalah persekitaran klinik tersebut kita nampak bersih, cantik, selesa. Dan mungkin Dr. Dayang boleh kongsikan mengenai keselesaan pesakit di klinik InnoCare yang diutamakan dan kenapa para pesakit perlu memilih klinik InnoCare sebagai klinik pilihan dalam merawat luka-luka mereka. Okey, alright, baik. So dari segi lokasi klinik kami, klinik InnoCare memang di tengah-tengah Kuala Lumpur lah, itu berhadapan dengan Hospital Kuala Lumpur. So kadang-kadang macam seperti rakan saya cakap tadi, Dr. Ali, kalau patient tu datang dari HKL boleh datang ke klinik kami. So and then kita pun macam OKU mesra lah klinik kami. So selalunya kita faham pesakit-pesakit ni datang kadang-kadang dengan wheelchair, kursi roda. So kita juga ada sediakan macam ramp lah untuk senang untuk tu, sebab kadang-kadang pesakit-pesakit yang datang selalu tanya, nasib baik ada ramp dekat klinik, senang nak bawa push kursi roda kan. Okey, so sebenarnya kita di matlamat dan misi utama kami di klinik InnoCare ni actually sebenarnya untuk memberi peluang kedua kepada pesakit-pesakit ni yang untuk menyembuh luka mereka yang lama bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan ke tak sembuh. Seterusnya kita boleh mencegahlah ataupun mengelak komplikasi daripada potong kaki, jangkiti kuman, potong kaki semua. So kita dapat elakkan semua tu. Jika penonton-penonton di luar sana mempunyai macam luka-luka yang sukar disembuh, perlulah berjumpa dengan doktor yang betul untuk mendapatkan rawatan yang optimum. Bolehlah ke klinik InnoCare. Pasti menawarkan perkhidmatan keselesaan yang kesihatan yang lebih selesa kepada para sakit. Itu yang nanti kita nak kongsikan. Dan Dr. Ali mungkin boleh kita kongsikan di akhir rancangan ini kata-kata akhir kepada para penonton untuk mereka mengenali lebih dekat lagi dan juga maklumat lebih lanjut tentang klinik InnoCare. Baiklah, so untuk pengetahuan penonton, di rumah kami beroperasi 8 pagi sehingga 5 petang, Isnin sampai Jumaat, dan dari Sabtu daripada 8 pagi sehingga 1 tengah hari. So kalau ingin membuat temu janji, bolehlah terus kepada boleh saja Google klinik InnoCare, INOCARE, dan nombor kami akan tertera, dan pada masa tersebut boleh telefon kami atau boleh terus walk in pun tak ada masalah. Kenapa? Klinik kami ada beberapa bilik rawatan dan kita boleh jumpa lebih daripada satu pesakit dalam satu masa. So yang kedua, satu mesej yang saya rasa sangat penting, perlu semua orang tahu, semua luka ingin sembuh. Jadi berikan peluang untuk dia sembuh, dan kalau boleh kita rawat apa yang semua benda kita boleh cuba dulu, tapi perlulah berjumpa dengan doktor yang betul. Itu yang penting. Jangan lengah-lengahkan rawatan. Kalau ada luka-luka dan apa-apa, dapatkan rawatan yang cepat. Baik, itu saja masa yang kita ada di Apa Khabar Malaysia hari ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Dayang dan juga Dr. Ali. Kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama kami, pelbagai perkongsian yang sangat menarik dan juga bermanfaat kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Pagi hari terus bangkit, yakin berdiri.